Suasana petang begitu nyaman, saujana mata memandang kehijauan. Kelihatan kanak-kanak bermain riang di taman permainan. Trek jogging dan berbasikal juga tidak sunyi daripada penggunanya. Lokasi strategik dengan lanskap yang indah dan moden ini ternyata menjadi pilihan baharu warga kota. Masing-masing menghabiskan waktu petang yang terluang di taman yang baru dibuka Oktober lalu. Dilengkapi 4 gelanggang futsal, padang bola sepak, gelanggang tenis, sepak takraw, bola jaring dan badminton yang bakal dibuka dalam jangka masa terdekat. Berkeluasan 12 hektar, uniknya taman ini terletak di atas loji kumbahan bawah tanah terbesar di Asia Pasifik. Sebahagian besar loji berteknologi hijau ini dibina di bawah tanah, manakala bahagian atas yang dijadikan pantai Eco Park ternyata memberi manfaat kepada warga kota, terutamanya penduduk sekitar pantai dalam. So rasa gembira lah, kira budak-budak ni pun terjamin dia punya keselamatan daripada dia duduk lepak-lepak jalan raya ke apa kan, berkayu biskut. Kira bila dah ada taman ni, kira mereka main pun kira rasa dalam keselamatan dah kita kan. Taman telah pun dibuka dan kami dapat menggunanya lah. Sesungguhnya ada taman ini dapat memberikan manfaat kepada penduduk setempat. Orang-orang yang umur peringkat 60 ke atas banyakkan bersukan dalam tu. Selesai tidak seperti dulu lah. Sekarang paling elok lah saya rasa. Sebab saya duduk sini pun dari kecil sampai besar. Saya rasa ada kebaikan dia sekarang. Dia punya aktiviti tu banyak. Itu yang specialnya anak-anak lah kan. So kita yang wanita-wanita ni nak jogging pun di dalam. Tak ada masalah. Selamat pun selamat. Selamat pun selamat. Dia tempat dia pun strategik, memang bagus sangat. Okay, dulu di tempat ni sebelum dia buat renovation ni, tempat dia baru dia buat. Sekarang ni tempat yang dia harap buat renovation, ada taman, boleh pergi jogging, main bola dekat sini ya. Apabila menyebut sistem pembetungan, mungkin ramai dalam kalangan masyarakat Malaysia yang masih memandang remeh tentang kepentingan perkhidmatan pengurusan sisa kumbahan walaupun ia setanding perkhidmatan utiliti lain seperti bekalan air dan tenaga elektrik. Di Malaysia, perkhidmatan pembetungan terbahagi kepada 2 jenis, iaitu sistem pembetungan bersambung terus ke loji rawatan kumbahan awam dan tangki septik individu. Indah Water Consortium Sdn Bhd IWK diberi tanggungjawab untuk menjalankan operasi dan penyelenggaraan loji rawatan kumbahan awam. Tugas utama Indah Water adalah menyelenggara dan mengoperasi loji rawatan kumbahan. Dan kita setakat ini kita mempunyai lebih kurang 6,400 buah loji rawatan kumbahan dan kita juga menyelenggara lebih kurang 18,000 kilometer rangkaian paip pembentungan awam dan lebih kurang 1,000 buah rumah pam serta memberikan perkhidmatan kepada 2/3 juta penduduk Malaysia yang mempunyai perkhidmatan bersambung kepada loji rawatan kumbahan Indah Water yang berpusat. Indah Water juga memberikan perkhidmatan sampingan seperti pengosokan tangki septik, memberikan perkhidmatan konsultansi kepada pihak-pihak yang berminat dan juga memberikan latihan kepada takinan Indah Water sendiri dan juga kepada pihak-pihak yang berminat untuk mendalami sistem pembentungan ataupun mendalami rawatan sistem pembentungan yang lebih mendalam.
Mula beroperasi sejak Januari tahun lalu, Loji Rawatan Kumbahan Pantai 2 P2STP sudah mula memberi perkhidmatannya kepada kira-kira 700,000 penduduk sekitar. Keluasan tersebut meliputi kawasan tengah dan tenggara Bandaraya Kuala Lumpur termasuk Bandaraya Sentul, Sentul Raya, Daerah Pusat Perniagaan Bukit Kiara, Taman Botani dan juga sebahagian daripada Petaling Jaya. Merupakan loji rawatan kumbahan bawah tanah pertama di Malaysia, P2STP yang mula dibina pada Julai 2011 itu mampu merawat air kumbahan dari tadahan pantai seluas 6,700 ekar. Loji ini juga adalah loji yang kumbahan yang pertama yang menggunakan pakai ataupun mengaplikasi teknologi hijau, dan juga kita juga ada teknologi rain harvesting di mana air hujan kita akan kumpulkan dan kita akan kumpulkan daripada bumbung dan diguna pakai semula untuk kegunaan dalaman seperti toilet flushing dan juga untuk seni taman di kawasan loji ini jugalah. Di samping itu juga kita juga ada menggunakan perkakasan yang menjurus kepada penyematan tenaga seperti blowers, di mana di loji ini kita menggunakan high speed turbo blower, di mana dengan penggunaan turbo blower ni kita dapat menyematkan lebih kurang 30% daripada kos tenaga yang kita guna pakai. Projek dengan nilai pelaburan sebanyak 983 juta ringgit Malaysia itu dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan, termasuk daripada aspek kos pembinaan, operasi dan penyelenggaraan. Syarikat Beijing Enterprise Water Group Limited BWEG dilantik untuk mereka bentuk dan membina P2STP sebelum memulakan kerja menaik taraf pada Julai 2011. Khazanah Nasional Berhad kemudiannya melabur 486 juta ringgit Malaysia untuk mendapatkan kepentingan sebanyak 4.95% dalam BWEG pada 2014 sekaligus meletakkannya sebagai pemegang saham ketiga terbesar syarikat itu. Projek itu diserahkan kepada Indah Water Consortium Sdn Bhd untuk diuruskan selepas tamat kontrak tempoh penyelenggaraan oleh pihak BWEG. Daripada pantai satu pumping station tu, dia akan split 20% ke sana, 80% kemari. Dari sini dia akan masuk kepada distribution chamber sebelum pergi kepada, kita panggil sini fine screen ataupun screen yang halus 5 mm spacing. Jadi sampah sarap yang besar tadi kita dah ambil daripada pumping station di pantai satu. Sekarang ni sampah sarap yang lebih halus kat sini akan terperangkap kat sini dan kita akan lupuskan. Jadi yang kebanyakannya adalah plastik dan yang sampah sarap yang fibrous lah, puntung rokok. Dan kat sini kita akan ambil dan kita akan kumpul pada bin kat sana lah. Daripada bin tu nanti dalam mungkin dalam seminggu sekali kontraktor akan datang untuk bawa ke tapak pembusan. Jadi kalau tak buang sampah ni, nanti dia akan start kacau kita punya balik ke proses untuk yang unit seterusnya. Sampai itu juga yang fibrous material macam gumpalan rambut-rambut, dia akan merosakkan perkakasan mekanikal kita, menyebabkan akan berlakunya peningkatan kos pada kos operasi dan penyeraan kita sendiri. P2STP merupakan projek hijau dari pelbagai aspek dengan konsep apa sahaja yang dihasilkan daripada loji tersebut boleh dikitar semula. Sampah tu dia akan pergi sini lah. Dia dah daripada rotor screen tu pergi sini, dia akan buang ke balik kat sini conveyor. Nanti lori datang, tarik keluar. Ini kerana loji ini mampu mengeluarkan produk sampingan daripada proses rawatan kumbahan seperti biopepejal, biofluent atau air sisa terawat dan biogas. Menariknya, projek ini menggunakan teknologi Advanced Anaerobic Anoxic Oxide Advanced AAO yang maju bersama dengan kemudahan rawatan inap cemar. Okay, sekarang kita berada di bawah tanah. Lebih kurang 6 meter daripada permukaan tanah yang atas ataupun kita panggil maintenance platform.
di mana di sini kita akan lakukan proses rawatan biologi, proses yang terpenting di dalam sistem rawatan loji rawatan kumbahan untuk memastikan kita dapat mencapai standard F1 yang telah ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Jadi di belakang saya ni adalah unit clarifier ataupun tangki penjernih, di mana di sini kita akan asingkan dua produk, air terawat dan juga biosolid ataupun endap cemar di bahagian bawah loji. Jadi air yang telah dilepaskan ini telah mematuhi piawai ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia dan ianya boleh diguna pakai actually. So sekarang ni daripada sini air yang dilepaskan ini kita akan gunakan untuk kegunaan dalaman loji dan juga yang selebihnya kita lepaskan ke Sungai Kelang. Dan kita akan pump keluar melalui F2 pump. Kita ada 9 unit F2 pump ni dan dia akan pump ke atas untuk rawatan bagi yang guna semula dan juga untuk dilepaskan ke Sungai Kelang. So 9 pump. Jadi dia, pump ni dia akan pump daripada clarifier, dia akan turun ke pada kadar 11 meter di bawah tanah dan dia akan pump ke atas lah ke unit pemasmi kuman ataupun distribution system. Sejumlah 99% daripada air yang telah dirawat dilepaskan ke Sungai Kelang setiap hari secara berperingkat, manakala 1% daripadanya digunakan untuk sistem penyaman udara dan sumber perairan lanskap DP2 STP. Selain itu, air tersebut juga akan dibekalkan kepada industri yang berminat untuk tujuan dan kegunaan di kilang atau sektor tertentu. Ini adalah takat pelepasan akhir sebelum kita lepaskan ke Sungai Kelang. Kalau yang the discharge point kat Sungai Kelang tu dalam 200 meter daripada sini lah. Jadi kalau sekiranya pihak Jabatan Alam Sekitar datang dan dia akan mengambil grade sampel pun dia akan ambil di kawasan ni lah. Jadi air yang kita lepaskan ni adalah yang telah dirawat dan mendapati standard pelepasan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia lah. Jadi memang mempunyai kualiti yang sangat baik lah. Loji ini mempunyai kapasiti untuk memenuhi 1.423 juta penduduk setara PE dalam kawasan tadahannya sehingga tahun 2035, sekaligus meletakkan tanda aras baharu dalam pemodenan sektor pembentungan negara khasnya dari aspek aplikasi teknologi hijau. So, di bahagian atas ni adalah aquatic skylight. Ini adalah salah satu daripada elemen tanah hijau yang ada di loji hutan kumbahan Serantai Pantau Pantai 2. Dan ia menggunakan effluent yang terawat, di mana effluent daripada clarifier yang lepaskan tadi telah melalui proses membrane filtration, ultrafiltration dan seterusnya reverse osmosis sebelum dilepaskan ke aquatic skylight. Jadi function utamanya adalah untuk mengurangkan kebergantungan kepada tenaga cahaya daripada lampu-lampu lah. Jadi dengan menggunakan aquatic skylight ni kita dapat menjimatkan ukuran 30 kW tenaga sehari dan ianya dapat memberikan keselesaan kepada kaki tangan Indah Water untuk melakukan kerja-kerja penyelenggaraan dan juga operasi di dalam platform maintenance ni lah. Jadi mereka dapat melakukan dengan selesa kerana cahaya yang dibekalkan oleh aquatic skylight ni agak bagus berbanding dengan lampu-lampu biasa yang kita pasang lah. Dalam pada itu, biogas yang terhasil dari proses rawatan di loji tersebut juga dikumpul dan digunakan sebagai salah satu sumber tenaga untuk kegunaan dalam loji. Biogas adalah sumber yang diperoleh hasil perebutan bahan-bahan organik melalui proses semula jadi menggunakan mikrob atau bakteria. Sisa kumbahan adalah sumber terbaik bagi penghasilan biogas secara semula jadi dan mempunyai kelebihan tersendiri. Penggunaan peralatan cekap tenaga ini bukan sahaja membantu mengurangkan kebergantungan terhadap penggunaan elektrik, malah mengurangkan pelepasan gas karbon dioksida yang menjadi punca kepada masalah kenaikan suhu global. Sekarang kita berada di bilik biogas engine
di mana kita ada 2 unit biogas engine yang bersaiz 330 kW. Dan unit pertama dan unit kedua. Kedua-duanya kita ada secara keseluruhan 660 kW gas engine. Di mana gas engine ini, gas daripada proses pencernaan daripada digester, kita kumpulkan di biogas holder ataupun di tangki kekangan biogas, dan kita akan convert kepada electricity di sini. Jadi biogas engine ini akan convert biogas kepada electricity, dan kita akan guna semula untuk kegunaan dalaman kita seperti untuk street lighting dan juga kegunaan di bangunan pentadbiran Innerwater di Pejabat Innerwater di Loji Rutan Kumbahan Serantau Pantai 2. Di bawah Pelan Strategi Pembentukan Negara, kerajaan menyasarkan sehingga tahun 2040 sebanyak 77 loji dengan anggaran peruntukan berjumlah 52 bilion ringgit Malaysia akan dibina bagi terus memelihara kualiti sumber air negara. Hari ini, kerajaan telah membina sebanyak 46 buah loji rawatan kumbahan serantau di seluruh negara. Dari segi sistem pembentukan ataupun loji rutan kumbahan, jadi kita rasakan teknologi hijau ni akan menjadi lebih popular di masa akan datang, terutama selepas pihak Kementerian Tenaga, Teknologi dan Air telah menerbitkan Green Tech Master Plan untuk diguna pakai dalam industri pembentukan ataupun industri air, di mana pada tahun 2030 adalah dianggarkan byproduct ataupun produk aliran daripada loji rutan kumbahan seperti bioeffluent dan juga biosolid, di mana biosolid akan diguna pakai hampir 100%, di mana bagi bioeffluent pula, effluent terawat ni akan diguna pakai lebih kurang 30%. Jadi kita nampak pada masa akan datang bagi pembinaan loji-loji kumbahan yang baru ataupun loji-loji kumbahan yang akan dinaik taraf, ianya akan menggunakan pakai aplikasi teknologi hijau untuk menjayakan program ataupun pelan dasar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. Kecanggihan loji dengan teknologi terkini ini bukan sahaja mampu merawat aliran kumbahan dalam kapasiti yang lebih banyak, malah kini penduduk sekitar pantai dalam ini bebas dari pencemaran bau yang sekian lama meresahkan mereka. Okey, cabaran dalam kita nak memastikan aplikasi teknologi hijau ni akan dipatuhi ataupun diambil kira oleh pihak-pihak yang berkaitan, terutamanya bagi loji rutan kumbahan, kerana buat masa ini kebanyakan loji kumbahan adalah dibina oleh pihak pemaju. Jadi kita mengharapkan adanya sokongan ataupun galakan daripada pihak-pihak yang berwajib seperti Suruhanjaya Badan Air Negara dan juga kementerian sendiri untuk memastikan setiap reka bentuk yang akan dilakukan ke atas loji rutan kumbahan ataupun sistem perlindungan akan mengambil kira mengambil kira elemen-elemen teknologi hijau yang akan dijayakan ataupun yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian dalam Green Tech Master Plan bagi tahun 2017 kepada tahun 2030. Pantai Eco Park dan loji rawatan kumbahan Pantai 2 kini menjadi ikon pencapaian negara dalam teknologi hijau setanding dengan negara-negara maju. Dari segi masyarakat, kalau saya ambil kira contoh sebagai loji rutan kumbahan Pantai 2 ini, penggunaan teknologi hijau sudah semestinya akan dapat mengurangkan carbon footprint dari kalau kita lihat di Pantai 2 di mana banyak elemen-elemen yang kita ada seperti Taman Eco Park. Selain daripada dulunya kita ada kolam pengudaraan, sekarang dengan adanya loji yang compact, yang lebih berdaya saing, yang lebih efisien, ditambah pula dengan penggunaan teknologi hijau, ia dapat memberi lebih keselesaan kepada pihak penduduk setempat. Bagi memastikan pembangunan lestari, peruntukan berjumlah 5 bilion ringgit Malaysia di bawah skema pembiayaan teknologi hijau untuk menggalakkan pelaburan industri teknologi hijau diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam pembentangan bajet 2018 di Dewan Rakyat pada 27 Oktober lalu. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa kelestarian alam wajib dipelihara sebagai khazanah warisan biarpun dalam arus kemodenan.
Pelan Induk Teknologi Hijau GTMP yang dilancarkan Oktober lalu juga dijangka melonjakkan lagi pertumbuhan teknologi hijau negara dengan pulangan sebanyak 180 bilion ringgit Malaysia menjelang 2030. Ini adalah selari dengan hasrat kerajaan dan juga Kementerian Tenaga Teknologi Dalam Air yang telah menerbitkan Green Tech Master Plan. Jadi saya merasakan ianya akan menjadi trend dalam industri pembentungan dan seharusnya bukan saja diaplikasi kepada loji yang berskala besar, dan kita berharapkan juga ianya akan juga diambil kira untuk dalam reka bentuk loji yang berskala kecil jugalah. Jadi ianya secara tak langsung ia dapat menjayakan hasrat kerajaan, terutamanya Kementerian Tenaga Teknologi Dalam Air ke arah menjayakan Green Tech Master Plan yang telah terbitkan oleh mereka. Selain dapat memberikan lebih 200,000 peluang pekerjaan, GTMP yang bergariskan rangka strategik bagi pembangunan teknologi hijau negara itu akan dapat mewujudkan peluang ekonomi dengan penggunaan karbon yang rendah dan pengendalian sumber cekap. Ini selaras dengan misi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju berpendapatan tinggi dan dalam masa yang sama mencapai tahap rendah karbon menjelang tahun 2020.